Jadi apa tu, saya tinggalkan sekejap kerana saya nak setting satu lagi skrin untuk memudahkan saya pantau soalan anda dan juga pantau juga apa yang kita buat. So tunggu sekejap. Nampak Alright, Alhamdulillah nampak dan akhirnya kita berjaya juga supaya clear. Kalau anda tak clear, anda boleh masukkan kepada ni. Okey, saya sebenarnya ada juga beberapa cerita apa tu, contohnya ialah ada juga saya tak masuk juga, saya pakai hold je. Ada juga ini adalah salah satu akaun lah, ada beberapa akaun juga yang saya apa tu trade dan tinggal juga kerana kita dah dapati setup monthly pun ada. So kita biarkan dia terus masuklah. Alright. Okay, so kita akan mulakan mana-mana saja yang kita mungkin boleh mula. So saya akan start balik dengan apa yang kita dah sedia ada nampak tadi. Iaitu yang kita sedia nampak tadi iaitu chat tadilah. Alright. Okay. So sekarang ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua. Kalau mana yang tak clear ialah boleh terus ke ada satu link. Saya akan bagi link sekarang kepada anda. Itu link tersebut anda copy dan paste. Ini kalau tak clear saya sedang bagi, tolong bantu kawan-kawan. Kalau tak clear kabur tu pasal setting dia tak berapa kena. Setting dia tak berapa jelas. So saya akan masukkan dekat sini. Klik pada YouTube dan kemudian klik pada apa tu okay. So apa tu tak apalah, saya start dekat mana-mana. Alright, so sekarang ni saya nak kalau anda tak nampak dalam webinar tak apa, anda pergi kepada yang apa tu yang anda boleh nampak lah dekat situ nanti. Okay. Alright, so kalau tak nampak pergi kepada line YouTube tu. YouTube tu saya ada sediakan kat atas ni, so anda boleh copy dan sebagainya. So boleh copy link dan masuk kat sini. Alright, so kita mulakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So nama saya Jero Azrul, saya merupakan forex trader sejak 2007 dan sejak tahun lepas, 2 tahun lepas kot saya mula dengan BMA dan bersama Abang Omar buat kelas dan sebagainya. Saya tak langsung, saya juga pengamal BMA yang tegar dan sekarang ni saya kongsi kepada anda itu tips strategi untuk BMA. So pertama sekali ialah sekarang ni saya nak tunjukkan anda malam ni ialah special edition, iaitu saya akan terangkan itu apa benda sebenarnya yang dikatakan untuk anda belajar ataupun anda buat apa BMA ni. Yang pertama ialah anda kena tahu basic di BMA. So kenapa BMA ni terbit, iaitu saya akan tukar ni besar sikit sebab mungkin ada orang tak nampak. So saya tukar font yang lebih besar supaya anda boleh jelas lah kot kan. Saya tekan 18 besar sangat Okey, anda kena tahu apa itu basic BMA. So basic BMA yang pertama ialah anda mesti tahu iaitu MA tidak boleh keluar daripada BB. BB ialah Bollinger Band Bollinger Band. So MA adalah maksudnya moving average. Moving average. Ini kenapa saya bagikan basic ni, kerana basic inilah akan menentukan sama ada market itu akan terus trending ataupun sudah berlaku complete cycle market. Jadi MA ialah moving average, tidak boleh keluar daripada BB, Bollinger Band. Dan juga yang kedua ialah anda kena jelas iaitu candlestick tidak boleh close luar BB. So apa yang dimaksudkan ialah ini akan memberikan daripada gabungan ini, seperti daripada gabungan ini, gabungan BB dan MA, maka lahirlah signal setup dan entry serta exit BBMA. So terima kasih kepada founder Omar Ali, Abang Rohi dan juga student-student advance dan basic kerana mereka ni sebenarnya telah
telah bantu banyak untuk mempersiapkan kerana bantu banyak persiapkan apa yang BMA ni sekarang. Jadi ini yang hasil dia. Okay, alright. So sekarang ni apa yang nak belajar lah, saya nak recap sikit dan kemudian saya terus bagi itu bagaimana malam ni kita akan belajar bagaimana untuk lihat malam ini. Anda akan belajar apa tau? Anda akan belajar dua perkara utama. Satu ialah apa dia signal setup dan entry BMA. Yang kedua ialah anda akan belajar bagaimana trend dan analisa setup dilakukan. Okey. So anda akan belajar dua perkara malam ni. So sekarang ni saya masukkan kepada sini kepada basic BMA. Okey, sebelum kita cerita banyak kepada BMA dan basic semua, ialah fokus utama kita ialah kita nak mencari nombor satu kunci utama dalam forex ialah kita nak cari buy dengan sell. So sekarang ni kita bagi pada entry. Entry ialah kita nak cari buy dengan sell. Jadi buy dengan sell. So macam mana nak masuk? So macam mana nak masuk dan cara terbaik macam mana nak masuk dan cara terbaik untuk entry. Macam mana nak masuk? So sekarang ni anda kena pastilah cara paling baik untuk entry ialah sell di high dan buy di low. So apa yang dimaksudkan dengan buy di high, buy di low dan sell di high. Kita ambil contoh macam ni. Dalam setiap dalam setiap apa yang kita buat ini, anda boleh nampak di sini ya. Dalam setiap apa yang kita sedang lakukan ini ialah setiap price ni adalah, kalau kita lihat time frame daily sekarang ni, dia adalah high yang mungkin akan sebenarnya ialah tak akan ada lagi high yang baru buat sementara ini. Jadi high ini adalah high yang baru dan ini adalah low yang sudah buat low baru. Sekarang ni tak ada new high, so maksud ini akan terus turun. Tak ada signal lagi yang akan dilakukan untuk dia. Jadi tugas kita lah, kita nak cari mana yang paling high dan juga mana yang kemungkinan paling low untuk kita lakukan buy dengan sell. Ini adalah dikenali sebagai kita boleh kata dia dikenali sebagai iaitu market untuk di mana complete cycle ataupun tidak. Saya tulis sini sikit So maknanya kita tahu ialah the market untuk cycle complete ke tidak. So yang pertama ialah anda kena clear, iaitu dalam dalam setiap complete cycle market complete atau tidak adalah bergantung kepada signal kita tadi. Iaitu signal kita tadi, iaitu signal yang kita mesti jelas, iaitu signal yang dilakukan untuk kita tahu itu apa benda yang kita nak buat sekarang ni, iaitu kita tahu dengan apa benda market cycle tu complete ke tidak. Sebagai contoh kita nak tahu sekarang ni ialah di sini adalah betul-betul dia punya high ataupun ini adalah betul-betul dia punya low adalah dengan cara, kalau kita tengok basic BMA tadi. Sekejap ni saya kena tutup Telegram. Telegram ni agak mengganggu saya punya desktop sekarang. Sekarang saya mengajar dan juga banyak sangat keluar kerana kita juga banyak saya duk perhatikan support group Jadi saya nak tutup sekejap Telegram sekejap. So sekarang ni apa yang kita lihat ialah cycle complete atau tidak. Jadi kena jelas, iaitu bahawa kita tahu cycle complete suatu perjalanan trend adalah berlaku kepada ekstrim ekstrim. Jadi maknanya kita jelas sekarang ni lah, iaitu berlaku ekstrim. So ekstrim ni bermaksud extreme sell sekarang lah kalau di atas, dan kita mencari extreme buy. So ada extreme sell, kita tahu ini berlaku extreme sell. Lepas tu akan berlaku extreme buy. So apa yang berlaku ialah kita kena masukkan iaitu MA5 dan MA10, iaitu kita boleh masukkan dengan anggapan saya faham apa yang anda dah faham dengan basic MA, iaitu saya akan masukkan terus template, iaitu untuk anda nampak apa tu dia punya apa yang berlaku So saya delete indikator yang MA10 dan sebagainya. Saya akan delete dulu. MA10, saya akan delete dan saya delete juga MA10 yang dekat high dengan low supaya anda tak keliru, dan juga MA50. Alright. So apa yang anda dapat lihat sekarang apabila berlaku MA tadi, asas kita tadi, iaitu saya tunjukkan kepada anda, iaitu asas tadi ialah moving average tidak boleh keluar daripada Bollinger Band. Itu kunci yang pertama. Moving average tidak boleh keluar daripada Bollinger Band. Sekiranya keluar apa berlaku ialah sekiranya keluar,
dia akan menjadi signal ekstrim. Maknanya sekiranya keluar, dia akan menjadi signal ekstrim. Signal ekstrim juga merujuk ialah mengatakan, menandakan ataupun menunjukkan atau memberi maksud iaitu market sudah mula berakhir. Jadi ekstrim sudah berakhir. Kalau anda tengok webinar 1 sampai 4 baru ni, ini adalah kisah lucu cerita baru cerita ini sudah mula berakhir. Dan dia banyak tekankan pasal kaitan bagaimana tengok trend, tunjuk di atas MA5, MA10 dan itu yang akan diperhatikan pada peringkat awal. Sekarang ni saya bagi sedikit special edition, itu saya akan rangkumkan dan kemudian kita akan sambung macam biasa. So sekiranya keluar ia akan menjadi signal ekstrim, memberi maksud ialah market sudah mula berakhir. Bermakna sudah complete cycle. So kita nak cari market yang sudah complete cycle untuk kita masuk secara ni, cara masuk Jadi kalau nak faham semula kita akan tunjukkan bagaimana untuk kita lakukan dan kita buat analisa-analisa tertentu di akhir sekejap lagi. Saya jangka kita akan habis dalam masa pukul 11 lah sekejap lagi So MA tidak boleh keluar daripada Bollinger Band, sekiranya keluar ia akan menjadi signal ekstrim, memberi maksud market sudah mula berakhir. So market sudah mula berakhir. Jadi kalau anda lihat di sini kalau anda lihat di sini iaitu kalau kita tengok sekarang ni, kalau anda tengok di daily sekarang ni, di daily ni ada tak MA5 sudah keluar daripada Bollinger Band sekarang ni? Di daily untuk Euro USD ataupun sebarang apa tu macam Daus kata okey UCAD lah, kita buka UCAD lah, kita buka UCAD, kita nak tahu itu apa benda yang apa tu berlaku di sekarang ni, itu ada tak signal-signal yang boleh. UCAD tu sebenarnya dah sell lama sebenarnya. Pasal kerana dia menaik akhir tahun lepas dan dia sekarang ni sedang turun untuk buka perjalanan baru Saya sedang mencari UCAD, mana UCAD saya entah sebab saya jarang trade guna laptop sebenarnya. Saya trade menggunakan handphone ni sebenarnya, mudah sekarang. So kita boleh guna handphone je untuk kita apa tu lakukan kita punya trading. Okay, UCAD. So kita tengok di daily UCAD template. Di UCAD kalau kita nampak sekarang, okay, saya buang yang MA10, MA5 dulu, MA10. Saya buang MA10 tinggalkan MA5 saja supaya kita jelas bagaimana market ni berlaku. Saya akan delete. So apa yang nampak sekarang ni kalau UCAD sebenarnya tak ada unsur-unsur untuk kita katakan dia naik lagi sedangkan ini adalah belum ada signal extreme buy pun. Jadi menunjukkan daily ni masih jatuh dengan jauh lagi So kalau kita tengok di H4 juga masih lagi tidak berlaku ekstrim untuk buy lagi. Jadi maknanya masih lagi UCAD ni masih lagi menerus kejatuhan kita berdasarkan kefahaman kita iaitu menggunakan MA moving average dengan juga apa tu kita punya CFA tadi. Apa tu kita punya maksudnya kita sudah berlaku extreme buy. So nampak sekarang ni mana bahasa extreme buy, betul berlaku extreme sell, masih lagi keadaan sell. So kita tengok di M30 juga masih tidak berlaku lagi apa tu signal extreme buy. Dan juga apa tu M15 juga masih baru saja nak berlaku. Nampak tak? Ini adalah live di mana anda boleh MA10 low, MA5 low sedang tuju untuk buat extreme buy. Maknanya dia kata mula berakhir tapi belum masih berakhir tapi dia mula berakhir. Untuk time frame tersebut, itu kena jelas. So kalau kita berbalik tadi, itu kita kena faham sekiranya keluar akan menjadi signal extreme bermaksud ialah market sudah mula berakhir. Jadi dia ni adalah complete set. Complete set. Maknanya kita boleh kata secara ringkas, bila mana extreme sell berlaku mesti berakhir dengan extreme buy. Ini adalah asasnya. Kalau anda tahu dengan secara lebih mendalam, anda akan tahu bahawa kita tengok time frame lebih besar kerana extreme buy itu akan tidak milik untuk satu jangka masa tertentu. Okey. So sekiranya keluar akan menjadi signal ekstrim memberi maksud market sudah mula berakhir. So complete set maknanya boleh secara ringkas bila mana extreme sell berlaku mesti berakhir dengan extreme buy. Maknanya sekarang ni dia masih tak complete lagi lah. Dia mesti keluar, ada kena reverse, ada kena retest. Ciri-ciri tu anda boleh tengok webinar yang lepas. Sekarang ni apa yang saya nak tekankan lah, saya nak tunjukkan kepada anda iaitu bagaimana sebenarnya kita buat apa tu yang kita berlaku. Okay, kalau kita tengok contoh gold, ada yang minta gold So kita contoh gold. Apa tu AUD AUD exact UD saya akan cari gold. Saya pun lama tak tengok ni, ada tak gold yang sebelah sini? Okey ada. Okey kita buka gold, chart window. Kita buka gold, chart window template iaitu kita akan buka template kita tadi.
Kita akan delete apa tu MA10 dulu supaya kita bagi nampak iaitu sebenarnya apa yang berlaku di Okey, untuk goal kalau kita tengok daily dia. Daily ni dalam perjalanan mengatakan dia sudah sampai masanya untuk dia area sell kalau kita tengok weekly juga masih lagi belum tunjuk tanda-tanda jatuh, so mana tapi dia sudah sampai kerana apa tu dia belum lagi pergi kepada untuk melakukan extreme sell. Jadi kita kalau tengok H1, kita H4 yang paling terdekat kita, itu senang kalau kita trade intraday. So ini adalah extreme buy. Dan candle sudah buka di atas mid BB, so maknanya biasanya candle sudah buka BB, destinasi seterusnya adalah top BB lah, tanpa filter yang lain. Ini berdasarkan kita baca yang kedua saja. Dan ini masih lagi signal apa tu belum lagi extreme sell. So saya punya pendapat ialah berdasarkan dengan MA5 dan juga mid BB ni kita tahu iaitu ini masih lagi ke atas, masih lagi ke atas berdasarkan analisa kita lah, yang berdasarkan tak ada extreme sell, tak ada sebagainya, extreme buy, tak ada sebagainya. So ini juga extreme buy, masih lagi tak ada extreme sell. So kita nampak daripada sini kita faham bahawa dia ni adalah ke atas. Itu yang saya nampak. So mungkin ada yang tengah sell dan sebagainya, jangan risau. Kerana menurut fundamental juga penting, di mana tahun ni tahun sell dia sebenarnya. Jadi sehari saya tak sell kerana daripada kita baca secara keseluruhan makro adalah ekonomi mengatakan sebenarnya akan berlaku USD cuba strongkan currency dia. So apa yang buatlah market EU yang ada USD belakang-belakang tu kita cari signal sell saja. Tapi jangan terkejut pula kalau dia ada apa tu tiba-tiba naik 203 pip, sebab technical penting juga untuk entry, tetapi secara fundamental juga kita boleh tahu iaitu kita cari sebenarnya saya tak sell. Okey, untuk apa tu Tarmizi tanya untuk trend down ke sebab daily naik. Okey, kita tengok EJ dulu. Saya saja bagi apa itu analisa dan juga kita tengok macam mana kita boleh tahu untuk macam mana perjalanan yang kita buat dari segi pemahaman yang asas dulu. Sebab kejap lagi saya akan terangkan adalah apa benda yang kita patut faham dari segi ni. So kita boleh anggap kita macam ala-ala live trade jugalah sekarang ni. Kita ala-ala live trade juga sekarang ni. Okey. Kalau kita nampak dekat sini iaitu EJ saya cari EJ. Banyak sangat kadang-kadang pair kat tepi ni dia jadi tak berapa nampak sangat. Okey, Euro JPY. Saya cari Euro JPY. Okey, Euro JPY, saya tekan chart window, saya tekan template saya. Webinar ni bukan untuk orang yang baru sangat, saya lebih kepada analisa malam ni. Okey. Kalau tengok daily, daily macam mana siapa katakan daily naik ni? Daily belum mengatakan naik lagi, tak ada extreme buy. Kalau berdasarkan kita tengok signal extreme tadilah, MA tidak keluar daripada low BB pun lagi. Dan kalau nampak kedudukan pun di bawah MA50 dan back BB, ini adalah sebenarnya sell je ni. Untuk EJ ni tuan. Okey, soalan-soalan pasal TF tu saya akan cari saya akan jawab masa ke masa. Sekarang ni saya nak tunjukkan iaitu asas BMA, iaitu kita tahu menggunakan ekstrim ni kita dah tahu di complete cycle kita tidak. Sebab dulu saya ingat lagi ada orang kita main Williams overbought oversold tu, kita kata dah overbought oversold tetapi dia terus-terus naik naik tak berhenti sehingga kan kita buka martingale tu maksudnya ialah kita buka lot drawdown, maknanya ada 10 sen layer ataupun 10 sen, 20 sen, 40 sen, 80 sen. So banyak masa tu saya tak kenal trend lah basically. So kita akan belajar bagaimana trend dan sebagainya. So yang pertama saya nak recap iaitu moving average tidak boleh keluar daripada BB. Sekiranya keluar dia akan menjadi signal extreme. Kunci dia signal, saya highlight ni signal. Signal tu maksudnya kalau kita bawa kereta, kita berhenti dekat simpangan jalan nak masuk corner kanan, kita dengan signal tu bukan kita semata-mata terus masuk tak tutup pasal. So maksudnya ialah kita tahu bahawa kalau kita terus masuk corner ke kanan kita akan jadi masalah kerana apa tu tiba-tiba kita masuk signal kita bagi terus masuk itu bahaya. Kita kena tunggu setup. Jadi tunggu setup. Jadi apa tu setup tu iaitu kita sedang tunggu dari segi kita punya webinar ni bukan untuk orang yang sangat baru kerana saya menjangkakan anda dah tengok webinar 1 ni, 5 ni adalah special edition di mana saya lebih kepada mengulas kepada kefahaman sedia ada BMA anda. Jadi kita juga kalau ada entry kita akan masuk sama-sama entry. So Jerry tanya, okey saya tengok Jerry So Jerry tanya tadi soalan, dia kata
apa tu, how about AUDSD? Soalan ni valid kerana kita memang bercerita pasal ekstrim. So ekstrim dia ada 3 jenis ekstrim. Ekstrim pertama ialah ekstrim yang biasa, iaitu MA5 keluar daripada MA5 atau MA5 keluar daripada BB dan menggunakan reverse dan ada retest. Yang kedua ialah ekstrim magic, iaitu MA10 pun keluar sekali daripada seperti yang Jerry tanya tadi. Saya akan tunjuk AUD USD. Dia nak tengok AUD USD, tak silap saya. Okey, AUD USD. Okey. Saya akan buka AUD USD. Siapa yang rasa saya laju, memang saya sebenarnya sedikit laju orang dia. Jadi secara tak langsung saya juga cuba perlahankan saya punya ni lah. Ini saya tengok AUD Okey. AUD di mana dia cakap H1 extreme AUD S1 adalah extreme magic. Nampak tak? MA10 juga keluar daripada BB. Keluar daripada BB. So ini adalah signal yang agak strong untuk sell dan kita nampak di sini ialah dia juga berlaku momentum dan extreme sell. So di daily kita juga nampak dia area sini Jadi saya berpendapat ini juga masih lagi sell lah. So kita boleh je simply untuk sell sekarang. Ocel kata extreme sell masuk BB tetapi CS masih pergi ke atas. Dan tentulah dia naik atas untuk dia turun. Dan kita tunggu dekat atas dan kalau tanya saya memang simply saya akan boleh masuk je lah sekarang ni sebenarnya. Saya akan masuk satu post. 0.01 account standard posting je lah kan. Kita tompang. Jadi tak adalah So kenapa saya masuk, ingat tempat masuk ni adalah tempat masuk yang tak sesuai kerana entry ialah mesti entry MA5, MA10. Saya masuk ni kerana dia berlaku extreme magic dan kemudian saya tengok di M15 masih lagi tiada extreme buy dan juga ini ada candle arah sell dan ini adalah tempat entry. So sebab tu reason dia. Kalau anda terkejut dia naik, memang sepatutnya dia naik dulu untuk melakukan sell. Kalau nak tunggu betul-betul tunggu di M1. Tunggu dia di M1. Tunggu di M1. Okey, Tajuddin kata ikat monthly extreme magic. Kita tengok wasi tuan entry tu sama. Tempat kita masuk, kita dah turun nampaknya wasi, kita berjaya. Jadi kalau nampak benda ni sebenarnya ialah kefahaman saja. Dia bukannya susah sangat. Tapi kalau dia jadi susah tu kerana kadang-kadang kita lot besar, kita nak nak masuk terlampau banyak lot dan sebagainya. Contohnya lah, ini adalah salah satu akaun yang saya simpan, yang saya jenis akaun kecil-kecil je kita simpan kan. Jadi kita pun tahu bahawa berlaku dan sebagainya, iaitu kita tahu macam mana kita untuk trade management kan. Kalau kita masuk besar kan ni patut kita dah close lah, kita jangan ambil risiko kan. Tapi kalau kita masuk kecil kita boleh hold dengan masukkan stop loss TP sekejap lagi. Macam saya buat di kebanyakan macam Euro USD dan sebagainya. Macam saya sell dulu, yang sell untuk, kalau nampak sekarang ni saya sell sebenarnya weekly punya sell ni. Nampak Echo ni saya sell weekly. Akaun ni tak besar, akaun kecil je, tapi kalau walaupun kecil disebabkan saya main weekly, anda boleh nampak kita punya pun boleh jadi macam sedikit beratus USD lah. Tapi bila ada banyak akaun tu dia jadi 1000 USD lah. Okay, alright. Okay, so maksudnya ialah untuk saya nak jawab soalan sikit-sikit sebab saya sambil mengajar sambil kita layan live trade dan sebenarnya ni. So ikat monthly extreme magic. Ahmad Tajuddin cakap kita tengok ikat. Kita tengok euro ikat kejap sorry. Mana ikat? Euro. Korang ni main pair pelik-pelik betul lah. Tapi sebenarnya bagusnya pair pelik ni dia jalan lurus. Dia jenis orang yang lurus kan. So dia jalan laju je, dia tak berhenti-henti. So ikat, saya tekan chart window, saya tekan ikat sekarang ni. Okey, saya masukkan kita punya ikat monthly extreme. Ya betul. Nampak tak? Dia MA10 saya tu color saya sama. Kebanyakan orang setting color lain-lain. Saya color samanya sebab saya tahu sampai atas merah atas saya sell, sampai orange bawah saya buy. So ini memang cantik lah. Kenapalah saya tak ternampak ni? Tajuddin lain kali masuk grup WhatsApp lah. Tolong bagi tahu saya bila kita ni. Siapa setuju kalau kita jumpa signal macam ni, kita sama-sama kongsi, kita buat satu grup untuk kita tahu signal macam. Okay, so Daud tanya tumpang Hafizat Rusli, dia pakai teknik apa? Saya pun tak tahu dia pakai teknik apa dan saya pun tak pernah kenal beliau. Famous jugalah. Pasal beliau ada lambu, saya ni ada lamb je. Lamb. Makan lamb je kan. Okay, so
jadi ni adalah dia punya betul, ini valid dia. So memang best dia turun akan jauh tu, dan kalau boleh harapan tinggi lah dia naik untuk sell lah. Dia naik untuk sell di weekly, berlaku sudah ada candle arah kukuh. Di daily kita tengok untuk ikat ni, oh ikat pun cantik lah jatuh ah. Macam mana boleh terlepas ni? Banyak betul pair yang cantik-cantik ni. Tengah trending sell, panjang-panjang jalan ni sell ni. Alright. Shah Nazim kata, you buy ke sell? Saya tengah sell lah. Tapi kan nak buy tu buy lah ikut time frame kecil kan. Okay. Okay, sekarang ni saya nak tekankan itu pada yang kedua. Sekarang anda dah faham itu extreme, itu melengkapkan itu untuk buy dengan sell. Yang kedua ialah kita kena faham iaitu market juga complete bila extreme sell berlaku mesti dengan extreme. Menunjukkan, mengatakan atau memberi maksud iaitu kekuatan. Dia akan menunjukkan itu kena momentum ialah maknanya market masih lagi mempunyai kekuatan untuk teruskan perjalanan. Okey. So maknanya kalau kita nampak kita cari extreme apa tu signal momentum. Iaitu signal momentum itu kalau ada kena momentum dia akan meneruskan perjalanan. Ambil contoh ikat ni tadi, ini apa benda ni? Yang di daily sekarang. Ini apa? Dia di luar bibir tak? Di luar bibir tak yang ni? Cuba jawab sikit saya nak tengok. Keluar bibir tak? Okey. Keluar bibir Okey, alright. So kalau dia keluar bibir, maknanya sekarang ni ialah dia sekarang akan meneruskan perjalanan. Tapi adakah kita sell terus kat sini? Sell terus kat sini ke? Tak, pasalnya setiap kali ada setup momentum, dia bukan signal. Setup momentum, kita akan tunggu re-entry. Re-entry tu di MA5 dengan MA10. Di sini. Ni adalah zone entry kita. Ini adalah zone entry kita lah kalau nak entry ni. Dan mungkin dia jatuh terus tak naik-naik pun kan. So saya tengok trending semacam ni. So ini adalah zone entry kita yang kedua di MA5 MA10 dekat sini. So harap dia naik sikit untuk kita sell lah. Boleh kita sell beramai-ramai kalau dia naik sekejap lagi. Okay. So sekarang ni Ashraf kata tidak, kita sell di MA5 MA10 dan juga zone. Ashraf kena tambah dan zone di antara MA5 MA10. Okay. Orang kata macam tak naik. Baguslah tak nak naik kan. Kita boleh sell sekarang kan. Cuma saya tak nak terkejar-kejar lah. Syarat untuk kita trade adalah kerana kita jangan kejar candle. Ini adalah signal kuat ni sebenarnya ni. Untuk ikat ni, untuk sell je ni sekarang ni. Ini boleh main sell tuan-puan. Kita boleh main sell ni. Sebab H1, H4 semua candle momentum ni. Ini pun ambil kau candle momentum juga ni. Ini rasanya naik je sikit dekat H1 ataupun 30 ataupun N15 ni boleh sell terus ni. Sebab dia banyak signal sell. Ikat ni. Terima kasih tadi Korang ni memang best lah. Kita buat hari-hari live trade macam. Okay. Abdul Adi kata laju sangat tuan. Itulah saya cakap tu pasalnya saya macam membayangkan anda datang ni dah tengok webinar lepas. Jadi kalau saya tak cover beberapa basic-basic sangat tu maknanya anda kena refer lah webinar lepas. Tapi kalau saya boleh bagi tahu bagi tahu saya akan bagi tahulah. Alright. So sekarang ni ialah apa yang kita jelas sekarang ni bila ada candle momentum, ini candle bila keluar daripada BB, dia akan menjadi kepada signal sell. Setup sell dan kita tunggu entry sell. Ini adalah zone untuk sell. Maknanya kalau M15 sekarang ni kita akan tunggu di sini. Ini tempat dia. Okay. Amirul tanya sell tadi tak letak SL ke takut lupa. Eloknya memang letak SL kerana kalau anda belajar mungkin kita akan masuk satu session lah bagaimana pengurusan trading. Eloknya kita letak XL lah, iaitu AUD saya tadi. Apa jadi AUD saya tadi Tengok sekejap. AUD tadi boleh juga letak SL tapi saya tak baca dengan SL pasal tak ada extreme buy lagi kat sini. So saya biar je lah yang kita sell tadi ramai-ramai. Roni kata memang laju. Laju tu maksudnya apa Okey, laju tu mungkin saya cakap laju ataupun penerangan saya laju. Mana satu tu laju tu maksudnya apa? Ada yang tanya Khairul Hakimin, GU boleh sell lagi ke tuan? GU kita buka GU pula dah. Mana GU ni? Berapa banyak pair kita nak hentam ni? Tak habis saya nak ajar malam ni.
nak kongsikan benda ni. Itulah kadang-kadang kita patut bersyukur. Terima kasih ya Abang Rohi, Abang Omar bagi ilmu macam ni. Kalau kita nak cari sendiri memang tak dapat So ini sama-sama kita timbulkan kefahaman lah. Daripada hasil berkat mereka, mari kita doakan semoga kesulitan ataupun sembarang yang berlaku pada mereka tu kita boleh diselesaikan dengan cepat. Kadang-kadang dalam mengajar ni dia macam-macam lah. Ada macam-macam dugaan. Okay, so tengok G-card chat window, kita tengok template. Kita tengok template dia, apa yang kata boleh sell ke tak lagi. G-Unit H1 baru saja re-entry sell. Di bawah M510 tapi kena tengok ada S-ring buy. Di sini okay, H4 masih sell. H1 juga masih sell. Weekly juga masih sell. N15 baru start nak sell kerana berlaku, nampak tak MA keluar daripada MA keluar daripada Bollinger Band dan tidak ada candle close 2, so ini adalah signal sell lah. Basically sekarang. So M30 pun juga adalah sell. Okay. Bolehlah nak tumpang sekaki ni sebenarnya sell ni. Extreme, ini tak complete lagi. Ini kena tunggu sikit. Kalau tengok H4 zone dia, ni pun dah zone sell sebenarnya ni. M5, M10 ni zone sell. Ini satu lagi zone sell. Area sini top BB H4. Dia kadang-kadang risiko dia bila kita kejar macam tengah perjalanan macam ni dia boleh jadi macam risiko tinggi sikit lah kalau kita kejar dalam perjalanan ni. Jadi elok kita tunggu setup lah. Sepokoknya ada candle arah, lepas tu kita akan masuk untuk M5, M10. Okay. Tuan-tuan ni apa yang berlaku ni sebenarnya tuan-puan ni? Banyak saya jadi cerita kita pergi tengok position pula ni. Sepatutnya kita buat satu pengajaran. Okey lah, saya ambil satu lagi iaitu GJ. Mungkin ini salah satu method jugalah. Kita dah sampai dekat 20 minit kita dah cari entry, kita masuk entry. Okey, saya masukkan lagi, saya tak ada hal lah. Kita layan-layan mana kata special edition kan. Special edition, kita tengok kat sini. Iaitu, siapa yang float ni? Bun float, Bun? Kau float kat mana Bun? Ni Bun Yap ke? Yap Ini Bong kan Bun. GJ floating cell. Asal kau floating cell? Kita tengok. Monthly. Cantik. Ini pun cantik. Daily. Apa yang floating je baru masuk tadi ke apa? Ini candle arah kukuh ni. So tunggu zone dekat H4 ni boleh sell ni. Boleh sell. Ni range dia. H4 pun harapan tinggi saya sekarang ni top BB ni dia akan turun ke area sini nanti esok ataupun lusa dan dia akan berlaku satu signal ekstrim di mana saya akan start bedal kat situ. Jadi mungkin saya terlepas bas pun mungkin, tapi saya rasa saya lagi selamat tunggu kat situ. So itu yang kita boleh cakap sikit. Okay, boleh tak saya sambung sekejap? Korang ni macam-macam lah. Okay, apa yang kita nak belajar step yang kedua ialah, sebab saya nak tunjukkan analisa bagaimana analisa dilakukan. Iaitu yang kedua, iaitu kita akan pergi, iaitu kita tahu sekiranya ada candle momentum, dia akan melakukan re-entry. So maknanya kalau nak entry, kita jangan terus ni. Macam contohnya sekarang ni ada candle momentum kan. Let's say di sini. So nampak tak dia turun macam ni. Dia turun. Kan, dia turun dulu. Lepas tu kita nampak ada signal tang signal kat sini. Ada signal tu maknanya ada setup lah. Maknanya nampak tak candlestick ni dia close luar BB dan kemudiannya dia ada kemudian dia akan ada reverse candle sampai sini dan ini adalah retest retest candle iaitu dia akan retest M510. Ini adalah zone entry kita. Maknanya nak entry kat mana? Inilah entry-nya. Di zone ini. Bila entry berbuang sebatang. Okey, katalah saya buang ni dulu. Saya nak abaikan soalan-soalan tuan dulu. Saya akan tu. Kalau kata GJ boleh sell, saya tunggu di H1 tu berlaku extreme sell. Harapan tinggi lah. Tapi kalau tengok daripada sini sengaja, daripada sini semata-mata, analisa, saya buat analisa sikit. Di bawah mid BB, kita tahu dia adalah downtrend. Di bawah
moving average 50 downtrend ni sangat kuat. So sebenarnya memang ini tempat sell sekarang. Disebabkan tak ada pun candle arah awal di sini, so dia memang sell sekarang ni untuk JJ. Harapan tinggi saya lah dia akan turun, dia akan naik sekali lagi untuk sell. Itu harapan tinggi saya. Jadi mungkin tinggal harapan pun mungkin, tetapi kalau tanya ini memang valid sangat sell. Nampak tak ini ada candle arah, kita tunggu retest kan. Kita tunggu retest sini. Dan kemudian ini adalah memang zone pasal di MA5, MA10, bawah MACD ni memang cantik punya sell bang. Alright. Okay, so sekarang ni saya sabar Zul, tanya EJ pula. Saya settlekan benda ni dulu. Okay, jadi apa yang saya nak tekankan adalah kalau kita lihat lah, kalau ada candle momentum kita akan tunggu re-entry. Kalau ada candle momentum kita akan tunggu re-entry. Re-entry ialah apa tu candle tidak close di atas MA5, MA10 dan juga tidak close di atas MACD untuk candle arah kukuh baru yang melawan candle arah kukuh asal. So ini adalah akan dijadikan satu point untuk kita entry. Okay. Lanun kata buat satu webinar untuk trade saja, kita nak belajar kan, sorry. Iyalah Lanun, betul juga tu. Okay, alright. So sekarang ni ialah kita akan pergi ke kedua, itu candlestick tidak boleh keluar. Sekiranya keluar review apa dia jadi? Dia akan jadi candlestick momentum. Momentum ialah market masih lagi mempunyai kekuatan. Maknanya dia masih lagi nak teruskan untuk sideway. Untuk teruskan trending dia bukan sideway. So daripada gabung dengan BB dan MA maka lahirlah signal, setup dan juga entry. Okay, terima kasih kepada Abang Rohi dan juga Abang Omar kerana kita dapat guna manfaat sebenarnya sampai hari ini. So apa tu cara nak entry, iaitu kita mesti entry di high untuk sell, ada di low. Okay, saya tulis lagi. Iaitu entry BBMA ialah di, saya akan tandakan iaitu satu, iaitu di MA5. MA5 adalah entry awal. So mana kita boleh nampak je dia touch MA5 adalah tempat kita untuk entry awal. So dua ialah MA10 adalah entry pengukuhan. Entry kukuh. Entry pengukuhan. So yang ketiga iaitu zone antara MA5, MA10 ialah zone entry. So maknanya dia boleh entry di bahagian zone-zone ini. Syarul tanya apa tu, Syarul tanya ekstrim apa valid di semua TF? Ekstrim memang valid semua TF. Bezanya BBMA ialah dia boleh trade di semua time frame dan juga semua pair. Tak kira lah pair exotic ataupun pair yang lain. So anda kena clear itu jadi kita kena clear ini adalah tempat entry. So maknanya kalau nak lakukan entry mesti MA5 untuk entry awal, MA10 untuk entry pengukuhan dan zone antara MA5 dan MA10 ialah zone entry. So ini bermaksud ialah kalau ada MA5 10 ini adalah untuk ekstrim untuk kita masuk setup. Iaitu kita masuk sell, entry sell, setup sell, setup re-entry. Kalau di bawah ni adalah untuk kita buy. So maknanya kalau kita untuk sell mesti dia naik ke atas. Jangan di tengah-tengah turun gitu dia masuk. Dia kena naik ke atas, kena kita sell di atas. Buy di bawah. Jadi kalau anda nak main intraday boleh gunakan H4 dengan H1 sebagai untuk lihat trend dan sebagainya. Okey. Saya nak pergi kepada yang kedua. Saya dah lari masa sikit. Duk melayan live trade pula. Okey. Jadi kita dah faham sekarang itu BBMA dia berlaku antara setup-setup yang tertentu lah. Iaitu setup yang paling strong dalam BBMA ialah iaitu dipanggilkan sebagai candlestick arah. So hari ini kita akan tengok apa kaitan candlestick arah, candlestick momentum dan juga trend. Itu saya akan habiskan dengan topik hari ini. Ini adalah special edition. Kalau anda lost dan sebagainya, tolong refer webinar 1, 2, 3, 4 sebelum ni. Dia berkaitan semua entry-entry. Saya tak banyak sebut pasal tu kerana dia banyak dah disebut oleh Abang Rohi kat situ. Saya lebih prefer kita pergi kepada strategi, technical, case study. Kenapa kita katakan arah fail dan sebagainya. So jadi kita elok apa tu faham dan jelas. Okey, saya nak jawab soalan ni sebelum saya teruskan. Amiran tanya video ini boleh dapat di YouTube ke? InsyaAllah saya akan kongsikan di YouTube juga. Adik tanya jangan lupa tunjukkan MHV. InsyaAllah MHV kita akan tunjukkan juga. Tapi bukan malam ni, saya akan tunjukkan kepada candle arah momentum sell pasal saya nak buat kaitan di antara trend. Jadi boleh nampak jelas. Amirullah tanya adakah masuk entry, re-entry di candle arah apa tu kedua. Masuk entry di candle arah kedua. Masuk entry, re-entry di candle arah kedua, apa maksudnya? Adakah masuk entry? Saya tak faham soalan Amirullah tu.
Apa beza kelas advance dengan kelas basic? Kelas advance adalah dia ada setting-setting yang tertentu yang memang dah dikaji oleh Abang Omar secara spesifiknya untuk hantam masuk dan untuk secara short term dan juga long term. Dia dah buat pattern-pattern tu, dipermudahkan, simplified, jadi anda kena pasti pattern tu. Dia sangat berbaloi lah kalau ambil advance. Tapi kalau tak belajar basic, pergi advance memang tengah bang. Pasalnya semua kunci yang saya tunjukkan tadi semua adalah entry yang kita buat ni. Okey, teruskan tanya soalan-soalan lagi. Saya akan sebelum saya masukkan bab kedua. Teruskan. Saya sambil nak buka apa tu, nak onkan saya punya bateri laptop dah nak habis ni. Jadi saya nak charge. Ashraf Mokhtar tanya macam mana nak tahu re-entry momentum tu berakhir. Momentum akan berakhir apabila candlestick close di dalam BB. Momentum berakhir lah. Kalau ingat Abang Omar selalu cakap lari kuat-kuat kan. Jadi itu yang dimasukkan untuk dia mula berakhir. Yang dimasukkan yang mula berakhir. Okey. Untuk yang nak belajar kelas dan sebagainya, kita akan jawab lepas ni. Sebab saya akan tunjuk apa kelas-kelas kita akan datang. Sekarang ni kita nak belajar sikit. So boleh kita tengok ni. Jadi sekarang ni ialah kita akan tengok itu yang kedua ialah kita tahu zone entry ialah entry di antara MA510 untuk MA510 ialah untuk kita tahu ini adalah zone entry dan MA5 adalah entry awal, MA10 adalah entry pengukuhan. Jadi entry kita lakukan dari situ. Jadi apa yang kita nak kena jelas sekarang ialah kita nak buat sekarang ni ialah kita nak tahu analisa. Kita nak buat analisa kaitan candle arah dan juga trend. Candle arah, candle momentum, saya tambah lagi candle arah, candle momentum, dan juga trend, okey. So apa yang kita nak buat analisa kaitan antara candle arah, momentum dan juga trend. So cara kita nak buat analisa ialah nombor satu ialah kita kena jelas macam ni. Nombor satu ialah kita kena faham apa itu trend dan macam mana nak tahu trend dengan BBMA. Untuk tahu trend dengan BBMA ialah kita kena faham kita ni trade hari apa. Contohnya kalau kita trade harian, kita kena tengok candle close di mana. Ini adalah kunci kepada pergerakan market. Jadi kalau candle close tu di atas MA510 kita tahu dia candle arah awal. Kalau di close kita tengok ada bear dan bull, itu adalah menunjukkan mana kemungkinan market akan pergi. So kita kena tengok candle close di mana. Jadi contohnya hari ini Isnin, patutnya apa kita kena buat lah, tengok candle weekly tu dekat mana. Dan sekarang ni dah nak masuk bulan Mac kan? Bulan Mac 2016. Kena tengok monthly kat mana. Monthly CS2 close mana. Ini penting sebab kalau kita tahu dekat mana close dia, kita boleh tahu kepakai. Tunggu kita tengok pair mana. Pilihkan saya satu pair, kita nak buat analisa sikit berdasarkan apa kita nak belajar ni. Maknanya saya sambil mengajar sambil kita tengok analisa. Pair mana yang agak nak tengok? Bagi satu pair, saya nak tengok. EF tu apa? EF. Apa EF? Mak I. Euro CHF. Euro. Okey, kita tengok Euro CHF lah. Ada ya, sebab kita tak buat lagi Euro CHF. Okey. Euro CHF. Okey, Euro CHF template. Okey, CHF. Okey, saya kata tadi ingat tak? Kunci pertama tadi ialah kita kata kena faham apa itu trend dan macam mana nak tahu trend, kita kena tengok candle close di mana. So kunci kan candle close kat mana. Jadi contohnya hari Isnin, lepas tu kita kena buat ialah tengok candle weekly tu kat mana. Sebab week baru kan. Dan sekarang nak masuk bulan Mac, tengok monthly CS tu close kat mana. So kita tengok monthly dia. Ni boring ni, ada panjang-panjang ekor ni. Boring nak tengok. Okey, tak ada masalah.
Sekarang kita apa yang kita dapat lihat adalah dia ada pertemuan di antara MA5 MA10 dengan juga MACBB. Dan ini ada candle arah awal. So dia masih lagi pada candle arah kukuh lah. Jadi maksudnya sekarang ni ialah dia masih lagi berlaku setup yang tak jelas lagi untuk buy. Dia masih lagi trend sell. So kita kena ingat dulu sebelum kita teruskan analisa, kita nak tengok trend tadi kan. So saya tunjukkan trend. Macam mana nak tengok trend? Kita akan pergi topik kedua, iaitu macam mana tengok trend. Dalam BBMA kita tengok trend dengan dua cara utama. Pertama, kita tengok EMA50 dan EMA50, saya buat satu. Dua, kita tengok MACBB. Dan ketiga, kita tengok candle, kita tengok signal dan setup BBMA. So ini cara tengok trend. Jadi biasanya kalau yang kat luar yang tak biasa belajar direct dengan kita, dia akan kata tengok EMA50 dan kita tengok MACBB lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita katakan iaitu EMA50 di monthly ialah ni EMA50 ini setting dia, exponential close 50. So ini adalah EMA50 dan inilah di bawah MACBB. So ini bermaksud sekarang ni ialah ini adalah masih lagi downtrend. Pasal apa kita kata downtrend? Iaitu saya tulis sini sikit dekat sini, iaitu kita tulis ni jadi senang kita faham. Monthly EMA50, bawah EMA50 dan MACBB. Bermaksud DT downtrend. Okey. Ayo, salah tekan sikit pun mau kira kan? Monthly DT EMA50 dan MACBB. Ini strong kalau di bawah 50 dan MACBB. Dia bukan saja tengok EMA50, kita tengok di bawah MACBB kita. Tengok kat situ. Okey. Yang kedua, bila kita tengok di weekly, apa kata weekly? Weekly sekarang ni baru berlaku, kita boleh kata, saya zoom sikit lah supaya nampak. Kita boleh kata dia berlaku extreme sell dekat sini kan. Jadi bila berlaku extreme, dia masih tidak lagi di close di bawah EMA50, yes downtrend. Tetapi pada masa sama juga dia masih lagi sangkut di MACBB. So kita boleh kata ini adalah satu candle arah awal. So ada kemungkinan CHF ni dia akan buat lagi satu last sikit lah, kena naik sikit sebelum dia jatuh lah, dia kena naik sikit untuk buat dia punya setup ataupun dia terus turun kemungkinan juga kan. Kita boleh pandai buat analisa je. So jadi maknanya ialah dia berlaku ekstrim, candle reverse, candle retest, masuk ekstrim, so dia juga boleh turun terus. Tapi pandangan saya ialah dia mesti ada satu retest. Boleh kita tengok daily. Daily mungkin mengelakkan dia. Okay, daily ni kalau kita nampak, dia tengok di bawah EMA50 dan di bawah MACBB, dia strong sell kan daily kan. So bila dia strong sell, bermakna kita boleh kata zone entry kita untuk CHF inilah berada di sini, zone ni. Zone di sini, zone di sini, inilah range kita. So bila ada range ni, ini adalah extreme kita punya untuk kita lakukan sell. Ini adalah candle momentum. Candle momentum adalah candle yang meneruskan perjalanan, untuk meneruskan perjalanan. So kita entry ialah di entry untuk sell. Okey, di H4 kita tengok. Di H4 juga berlaku, iaitu kita nampak di sini, kita tahu di bawah MACBB, candle stick dia close di bawah MACBB dan tapi tidak close di bawah MA510, masih lagi tidak jelas. Tetapi kalau kita nampak setup terakhir di sini lah, inilah candle arah. Candle arah bermaksud candle yang close di bawah MA5 MA10 low untuk sell dan juga MACBB adalah candle arah sell. So ini bermaksud dia tunggu test dan ini adalah setup sell sekarang yang berlaku. So di H1 juga berlaku extreme sell, sangat cantik sell ni. So kita sedang tunggu dia masuk zone sini lah untuk lakukan sell. Jadi untuk CHF daripada trend analisa kita berdasarkan EMA50 dan juga MACBB, kita boleh kata
total keseluruhan adalah sel dan ini membolehkan kita cari setup sel saja di sini. Untuk entry ada yang tanya tadi, kita entry di time frame yang kecil. Contohnya ni ada signal cantik ni cantik betul lah setup malam ni. Apa yang nak berlaku? Minggu ni ada banyak jatuh kot. Saya minggu lepas punya analisa, kebanyakan post saya hold je sebab saya biasanya saya main monthly weekly. Jadi Hakim kata kemungkinan ada ledakan tu, memang ada ledakan berlaku. Kan? Jadi apa yang saya nampak yang saya jelas sekarang ni ialah dia sekarang ni lah kita sedang mencari setup sel juga di CHF. Pun sel juga di M5, nampak tak ada kena arah, dia tak ada kena arah baru. So juga kita memang zone sel je semua ni. Syok minggu ni kaya kot, ramai orang tahu ni kot. Sebab 2 tahun lepas ada yang jutawan pun pasal hold tu berapa ratus ribu pip sampai ada yang berjuta pip juga Yelah Tengku Kadir kata mungkin backseat lah. Pound kan, pound sterling punya isu kan. Alright, so sekarang ni saya nak jelaskan balik, saya nak recap iaitu sekarang ni untuk anda faham itu dalam BMA kita tengok trend dengan cara pertama, kita tengok MA50 dan MACD. Sekiranya di bawah, saya tambah sini, sekiranya di bawah MA50 dan MACD, terutamanya TF weekly, daily, H4, H1, paling best kita ikut sell. Jadi itu maksud dia. Kalau dia ada bawa mana, so dia strong. Maknanya 25%, 25%. Oh minggu ni ada NFP, ya jackpot. Boleh kita hantam minggu ni full margin. Okay. Jadi sekiranya di bawah MA50 dan MACD, paling best kita ikut sell. Okay, sekarang ni saya nak masuk yang terakhir, itu signal dan setup BMA. Signal dan setup BMA ni biasanya kita panggil rukun. Rukun ni bermaksud kita tahu bahawa kalau ada sebarang, contohnya macam ni lah, tengah turun-turun sel ni, kita tengok di M5 contohnya di M5 ataupun di M1. Maknanya kita boleh abaikan dia punya extreme buy ni. Dia tengah strong sell ni sebenarnya. Sebab tu dia tak ada MA5 keluar 10, MA keluar di bawah MA5, MA10 tak keluar di bawah. Okey, kita tengok JJ. JJ sekarang ni kita nampak GBP, JPY ni, kita tengok H1 dia masih tidak jelas, kita ada buku. Ni contohnya. Kita tengok di sekarang di bawah MA50 dan juga mid BB. Okey, kita tengok H4 juga adalah di bawah MA50 dan juga mid BP. So kita boleh kata GBP, JPY ni adalah zone entry dia dekat sini. Kan? Zone entry dekat sini. Daily kita boleh tengok iaitu zone entry daily di sini. So area-area sell je semua untuk JJ dan sebagainya. Okay, so sekarang ni paling best apa yang kita boleh dapat adalah kalaulah dia boleh melakukan satu extreme sell di area sini, M30 memang cantik untuk sell. Dan dia dah sampai waktu sell pun, nampak tak? M50, MA50 yang kita tengok tadi adalah di bawah MA50. Sekarang ni kita nampak trend masih up bawah MA50, tapi kita tengok MA50 ni kita tengok di H4 dan daily ke atas saja. Yang ke bawah ni dia agak noise dia tinggi, dia boleh turun naik, turun naik, turun naik. So setup paling selamat sekarang ni untuk kita punya setup ni adalah paling terbaik, kita sell lah, sell di zone sini. Dia mungkin terlepas, saya terlepas EU tadi sekali, patut saya entry lagi sekali, tapi saya terlepas pasal dia tak tunggu, tak sampai, dia cecah je, tak sampai ke PO saya. So kalau kita nampak sini, ini adalah salah lagi contoh, ini kalau sepatutnya kita kata extreme buy dah berlaku, extreme buy tak berlaku, extreme buy tak berlaku, nampak extreme buy berlaku sini tapi dia terus jatuh. Kenapa? Pasal kerana dia di bawah lagi MA50 dan juga mid BB. So itu akan biasanya jatuh, dia akan try untuk melakukan setup sell. So jadi saya untuk JJ ni saya lagi prefer CPO dekat sini lah. Ni saya tak letak lah satu place tu. Ni saya PO area sini lah. Tadi saya PO juga. Ada juga saya terlepas. Kadang-kadang biasa macam tu lah trading, kita kena ada backtest, statistik. So mungkin juga saya akan terangkan masa ke masa juga. Ataupun saya mungkin akan datang pun buat webinar juga, kita akan sama-sama tengok macam mana
apa tu kita masuk post dan sebagainya. So ini adalah contoh untuk misal kenapa saya entry dekat sini. Ada kemungkinan dia akan turun kat sini lah untuk lakukan satu so ini ada extreme buy, so saya believe ada extreme sell untuk kita masuk untuk setup sell, kerana saya tengok di hash 4, di hash 1 juga adalah semua kebanyakan setup sell. So saya rasa apa tu itu dia lah. Ambil kata setup lubang. Setup lubang apa benda pula? Setup lubang. Itu kena belajar dengan Abang Omar lah. Setup lubang tu biasanya kita nampak macam ni Dia macam kita nampak MA50 masuk cross. Dia buat MA50, so itu menghasilkan satu signal awal untuk menunjukkan pergerakan akan lebih kuat. Itu maksud dia. Jadi anda boleh cari mana-mana setup untuk sell atau buy lah. Mengikut setup BMA basic balik. Jadi sebenarnya anda kena clear iaitu BMA basic ni sebenarnya adalah kunci kepada trading kita. So kalau anda takut, sebenarnya tak payah takut sangat pun trading ni. Kita cuma kena margin yang betul kan dan sebagainya. Saya setiap hari saya running account dalam 6K USD untuk akaun harian lah. Kalau akaun yang kat rumah tu saya tak usik, jarang je saya usik. Saya tunggu setup tertentu. Saya tunggu macam setup di H4 daily ke atas saja, dan akaun yang betul-betul saya jaga weekly dan monthly punya setup je saya masuk. Nak kata lama, orang cakap lama lah kan, tapi masuk tu memang confirm tinggal lah kan. Macam contohnya kalau tengok setup ni kan, saya sell di monthly punya ada di entry sell, dan saya ni kebanyakan saya dah tutup ni kan. Saya dah tutup, saya tinggal biar je dekat sini. Jadi ini adalah antara saya main memang monthly dengan weekly lah. Jadi SL di mana? SL di mana senang je. Bila candle close melawan melawan setup kita, maknanya kalau kita masuk sell, dia close di luar BB top, maknanya kita cut loss lah dekat situ. Sebab dia memberi signal trend mula berubah. Okey. Hari ni saya tak expect kita jadi macam live trade pula. Saya expect sebenarnya untuk sharekan anda, tapi disebabkan special edition jadi saya layan dia trading anda dan sebagainya. Dan akan datang kita akan buat lagi webinar-webinar yang lebih kepada pembelajaran pula. Malam ni kita dah buat ni. Okey, untuk SL dan TP. Untuk SL dan TP macam ni saya akan share sikit lah. Banyak orang tanya SL dan TP dan sebagainya. Okey. Katalah let's say ini adalah contoh saya punya SL. Mana saya punya mouse pula ni? Okey. Ini adalah dia punya extreme sell. So maknanya apa yang kita buat bila kita dah profit, kita buat stop loss profit. Nampak tak? Kita ada stop loss kat sini. Profit kita. Kalau kita masuk sekarang ni sebagai contoh, saya ambil masuk katalah saya nak entry sekarang juga. Saya buka daily ataupun GJ tadi lah. Katalah kita nak entry. Sekarang juga tak tahan kan. Apa yang kita buat lah sekarang ni? Kita kena tengok apa setup yang kita masuk. Katalah kita di hash 4. Kita tahu setup kita hash 4 ialah kita punya setup untuk ni. Katalah saya bagi sample case lah. Saya jawab jugalah. Okay. Case study. EVP JPY. Okey. Ada bunyi ketawa bisik-bisik. Apa benda tu? Kau jangan Narul. Aku dah duduk seorang sini. Adalah anak-anak dekat bilik sebelah sana. Dekat office sekarang. Okey. Jadi sekarang ni kalau equity kecil contoh 100 USD boleh tak buat monthly trade? Boleh sangat Amiran. Guna 1 sen. 1 sen, 10 sen boleh sangat. CSR value tu tengok entry dia betul ke tidak. Dia ciri-ciri dia valid ke tidak. Okey, kita bagi terus kepada contoh kita punya case tadi JPY. Okey. Katalah kita nak trade sekarang Kita pun buat analisa dondang-dondang daripada tadi. Kita kata monthly juga sell, weekly juga sell pasal di bawah MA50 dan mid-BB. Kena momentum sini. Ini di bawah MA50 dan juga mid-BB. Kita tengok di daily iaitu ada candle arah kukuh di bawah mid-BB dan juga MA50 dan juga EMA5 dan EMA10. So ini adalah zone entry. H4 kita tahu ini adalah juga zone entry kita kerana di bawah MA50, so kita tandakan MA50 yang di atas. Jadi apa yang kita buat sekarang adalah kita ada H1. Kita juga nampak setup dia
Dia kena arah sini. Jadi sebenarnya kita boleh masuk je terus sebenarnya. Jadi untuk selamat kita masuk ke atas kerana kita tunggu. Katalah tak tahan sangat lah nak masuk sekarang juga kan. Kita nampak ni dia kena arah kan. Di bawah M510 ni juga dia kena arah baru di atas ni tapi ada extreme cell. So extreme dia akan ada ni dia berlaku MHV. So ini memang valid cell. Tengok M1. M1 tak ada lagi extreme cell. Hati-hati kan. Dia bar dia tak ada extreme cell. Katalah kita masuk sekarang. Saya masuk sekarang. Kerana saya masuk sel tu kerana time frame besar tu sel lah kan. Tapi anda kena ingat apa tu sel dia sekarang tidak ada extreme cell. Kalau dia naik buat extreme cell tu adalah terbaik. Contohnya sel yang terbaik juga adalah di sini. Kita ambil juga konsep kena arah di sini dan kita ambil ini adalah sel yang terbaik. Ini saya tunjuk kalau case kita terus masuk ke sini. Okay, M15 juga baru macam geng-geng dia lah, range dia lah untuk kita masuk setup cell dan sebagainya. Jadi kalau anda terus masuk macam tiba-tiba tak tengok M15 sebagainya, dia akan float Kalau anda tunggu, contohnya ini naik sampai ini akan contoh yang paling cantik. Okey, kalau you cut ke apa saya tak dekat daily extreme ke? Okey, saya tengok tu. Saya akan cuba jawab yang pertama-tama yang pertama ialah kalau TF besar setup cell tapi TF kecil buat setup ban, nak ikut mana? Syukur kita ikut setup besar syukur. Dia kena ingat kita kena ikut setup besar, itu kunci dia. Kalau setup tu tengah buy, kita pedulikan setup buy tu kita sell. Cari untuk setup cell, biar setup cell berlaku ikut TF besar, itu paling selamat. Kecuali lah kita memang mahir, kita nak main okey buy dulu sekejap sebelum sell. Jadi itu jawapan dia. Cairo Bima ke tak ada ulangan tak? Ulangan ni saya akan bagi recording lah. Jadi kenapa saya terus sell tadi GJ adalah semua saya tak sell kat atas. Kalau nampak sekarang ni pun jatuh banyak yang kita baru entry tadi. So tahniah lah siapa yang masuk. Banyak juga pip dia masuk ni rupanya. Jadi itu adalah. So kalau tanya mana TP saya nak terangkan mana TP. Contohnya tadi saya kata TP kita bila kata TP mana SL. Katalah kita masuk ni adalah disebabkan kinetik arah di bawah M510 sekarang ni dan juga kita kita tahu sekarang ni adalah entry. Katalah kita entry di sini. Bila kita katakan entry di sini, kita punya cut loss kita ataupun stop loss kita adalah di atas MA5 di atas mid BB. Contohnya ialah di atas MA50. So ini adalah area stop loss kita. Sebenarnya stop loss paling baik kita cari zone-zone untuk entry balik sebenarnya. Jadi mungkin kita akan fokuskan bagaimana untuk entry sell, untuk bukan saja entry tempat entry tapi kita nak tahu stop loss dan TP yang mana. Tapi kena ingat ini adalah paling simple saya nak tunjuk. Sekiranya kita paling best lah nampak macam ni. Kalau kita masuk candle candle arah sell. So kita cari di time frame lebih besar tu MA5 mana terdekat. Okay, contohnya sekarang kita entry sell. So ini adalah zone entry kita. Saya colorkan color lain supaya tak keliru. Color dia warna let's say ni lah. Color macam ni lah. Okay. So kita tengok H4 kan. Tadi kita kata H1 kita masuk disebabkan oleh candle arah sell kan. Jadi kita tengok di H4 kita cari iaitu di mana kita cari low, dia paling low di MA5 time frame lebih besar. Iaitu di sini. Kita punya TP. Ini zone TP kita. Saya buka H1. So maknanya TP kita di antara MA5, MA10 juga yang bawah. So maknanya kalau kita masuk sini, ini TP dia lah. Paling selamat. Paling selamat. Tapi kalau dalam case tengah trending, ini low ni akan dipecahkan untuk terus. So kita boleh hold, kita boleh buat stop loss TP. Itu maksud dia. Itu maksud dia. So jadi kalau kita nak cut loss tu sebenarnya bergantung banyak tempat. Iaitu kita kena clear. Kita ada statistik tidak? Kita ada backtest tidak? Di mana daripada backtest statistik itu kita akan ada trading plan. Sebenarnya cara untuk trade yang betul ialah nombor satu ialah yang pertama ialah anda kena tahu teknik yang anda belajar sekarang. Nombor dua ialah kita kena faham kita ni apakah komponen trading kita. Kita ni trader jenis scalper ke, kita jenis intraday ke, kita jenis swinger ke ataupun position trader. Dan juga kita kena clear juga itu kita ni ada trading system ke tidak. Apakah sistem yang kita nak gunakan? Setup BMA ada 3. Memang nampak ada 3, tetapi kalau kita kata dia ni bukan saja 3, iaitu kalau tengok satu time frame ada 3 time frame. Kita ada berapa time frame sekarang? Mari kita kira. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Setiap satu ni ada 3 kali 9. Kan? Kita ada lebih kurang 27 entry. Mana satu kita nak masuk. Jadi itu yang kita kena clear. Bagaimana untuk kita masukkan apa tu entry kita. Jadi maknanya kita kena tahu trading system kita, apa trading system kita. Waldin ni kata Abang Rohim tak ada Abang Rohim malam ni. Memang saya sebab ramai orang apa tu dia busy dia sedikit busy. Jadi saya bantu anda untuk supaya at least kita ada belajar jugalah sikit sebanyak. Dan juga kita juga ada masuk live trade kita tadi dan alhamdulillah juga kita ada 2-3 trade kita profit tadi . So itu saja saya rasa untuk malam ni dulu. So mungkin boleh bagi saya lebih kurang masa sekejap, dalam masa 5 minit anda stay saja kat sini, mungkin chat sama kejap. Jadi saya akan sambungkan apa tu soalan-soalan untuk bagaimana untuk entry dan sebagainya. Teguh Khairi, kita dah bagi entry 2 biji entry tadi. GJ tadi pun kita baru entry. Baru je JPY. Alright. Okay, tak apa, kita sambung je lah terus kita habiskan. Okay. Bagi yang anda bagi yang ada masa dan sebagainya, kelas BBMA di Sungai Petani. Siapa yang ada di utara, siapa yang ada di utara, di Penang, yang boleh pergi utara lah, tak seperti di Penang mungkin datang daripada Terengganu dan sebagainya, Kelantan dan sebagainya. Iaitu kita ada kelas di Sungai Petani minggu ni, hari Jumaat live trade tu. Kita boleh live trade sama-sama hari Jumaat ni. Kelas BBA Apprentice, anda boleh pergi kepada bmaapprentice.com. Kalau bagi yang berminat, saya buka sikit lah. Sekejap Mana nak klik ni. Okay, saya buka.